Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam di alam maya. Apa kabar anda semua? Saudara Zamari LC, Saudara Adam Yusof, Saudara Syah Ibrahim. Ya, terima kasih Saudara Zamari LC. Begitu juga dengan Saudara Syahrul Azam dari Kota Baru, Kelantan. Saudara Zulkarnain Ibrahim, Saudara Sabaruddin Din, Waalaikumsalam. Saudara Syamsul Anwar, Saudara Ayub Kasah, apa khabar saudara? Saudara Ibrahim Cik Muda, doa saya anda sihat walafiat. Saudara Joka, terima kasih atas doa, semoga saya sihat dan dimurahkan rezeki. Begitu juga Saudara Husin Ahmad, Openg Temu, apa khabar saudara orang Sarawak? Puan Asia Arpah, Waalaikumsalam. Satria Setiawan dari Mengelembu, Perak. Saudara Leman bin Dab, saudara. Muhammad Hashim, Muhammad Din, salam dari Kemayan di Bre, saudara. Kuih Seruh, Yid Farid, Marabiah Abdullah, Waalaikumsalam. OBK Abino, terima kasih. Saudara Rosli Rahim, Saudara Mat Basri, Puan Halimah Hashim, salam dan selamat berjuang. Amri dari Shah Alam, apa khabar saudara? Itu juga dengan Saudara Muhammad Tahir, Paipon IP, Saudara Kamal Arifin, Saudara Mat Said, Saudara Hamidah Kamat, Waalaikumsalam. Tidak ketinggalan Puan Hamidah Kamat, salam perjuangan katanya. Abdul Aziz Abdul Rahman dari Tanjung Karang, Selangor. Nilawati Ainung, Sas Hasan, Umar Asri Dir, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Azri Muhammad Ali daripada Kota Baru, Kelantan, Kota Baru, Kelantan. Bila Saudara Muhammad Azmi hadir, dia cuma minta kepada teman-teman semua, jangan lupa like, share dan subscribe. Ya? Itu juga saudara subscribe lah di Instagram. Kerana jika berlaku sesuatu pada Facebook, bolehlah saudara masuk ke Instagram. Ya, Saudara Muhammad Hamzah, Saudara Abdullah Manab, Saudara Al-Hadad Azril. Ya, saya perlukan daripada anda cuma like, share dan subscribe. Ya, Puan Maimunah Ahmad Aris, Puan Latifah, Saudara Isni, Saudara Rahman, Coca-Cola Moh, Jo Moji, Rosli Jamaluddin, Hamdan Baba dari Melaka. Ya, saudara Samsul Anwar, salam ceria untuk semua katanya. Saudara Azhar Istapa, Saudara Rosli Yunus di Instagram. Saudara Azhar Tok Kaya, Adi Warna, Mat Nasir, Saudara Kamal Zaman, apa khabar saudara? Saudara Nilawati, Saudara Muhammad Amin Jack, nama sedap-sedap belaka. Farazan Osman, saudara. PRU pun dah semakin hampir, kata Abi Kuih. Ya, sebentar lagi saya akan memberi pencerahan. Saudara Wan Ismail, yang saya perlukan di Instagram pun, jangan lupa like, share dan subscribe. Saudara Hashim alias Orang Melaka, semoga sehat. Ya saudara, hari ini mungkin suara saya tidak begitu ceria kerana badan masih lagi dijangkiti oleh flu dan demam. Ada batuknya sedikit. Maklum sajalah, usia-usia begini, bila lebih kerja sikit, mulalah ada keadaan tak menenangkan. Ya, Saudara Azli, Saudara Mat Nasir. Bagaimanapun, sebagaimana yang saya nyatakan pada saudara, bahawa selagi badan saya berdaya, selagi terdaya, akan kukayuh seadanya. Selagi terdaya, saya akan berusaha untuk memberi pencerahan supaya warga kita dapat informasi yang terkini. Saudara, ya, Saudara Openg 69, Saudara Azli, Saudara Zamuddin Mat. Ya. Baik saudara, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku pada negara kita, khususnya berhubung COVID-19. Kerana hari ini hari Rabu, kita sudah pun mula memasuki tarikh 1 Jun. Saudara, cepat sangat waktu berlalu. Sudah 1 Jun dan ini merupakan hari yang ke-803. COVID-19 masih belum lagi mau usai, mau meninggalkan bumi tercinta ini. Kerana daripada laporan Saudara Rio daripada Universiti Melaya, beliau menyatakan semalam ada peningkatan sedikit. Daripada 1,325 dia naik kepada 1,451 jangkitan. Ini menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona
sudah 4.506.510 orang. Dan menurut laporan yang dikirimkan oleh saudara Rio, terdapat 10 buah negeri yang ada sedikit peningkatan, tak banyak saudara. Walaupun pun semua negeri ini tidaklah mencacah lebih daripada 100 orang. Terdapat 10 negeri berlaku peningkatan dan susut di 2 negeri. Bagaimanapun di Pahang tidak berubah kepada 13. Dah 3 hari dah di Pahang masih lagi 13 jangkitannya. Selangor kembali meningkat. Sebab kemarin dulu 611, tapi semalam dia naik pada 665. Lain-lain negeri di wilayah persekutuan 287. Sementara di negeri lain semua di bawah 100. Ini agak mengembirakan saya. Dan saya berharap agar kita berusahalah saudara Abdul Hamid Rashid, saudara Din Mat Nasir, saudara Abras, saudara Azri Ashrat, tolong komen pasal Anwar Musa tidak bangun. Saya malas nak komen tentang Anwar Musa ni. Memang begitulah perangainya. Nak buat macam mana saudara? Saudara Fazil Hussein, saudara Hafsah Junaidi. Sekejap lagi saya, kalau ada kesempatan, saya akan bagi pencerahan. Saudara, bagi saya mengharapkan agar kita teruskan jaringan virus corona ini. Sebab nampaknya masih belum usai lagi. Walaupun ada negeri yang tinggal macam di Perlis tinggal 4, di Labuan 1, tapi lain-lain negeri di bawah 100. Alhamdulillah, kita berusaha saudara. Apa yang terdaya kita lakukan, pastikan kita menjaga penjarakan sosial, dan waktu yang sama kalau kita keluar daripada rumah, balik ke rumah, kita bersihkan diri kita. Tak jelas, saudara masuklah ke Instagram saudara. SSV Absorber, Salahuddin, Waalaikumsalam. Itulah laporan yang sempat saya berikan berhubung dengan COVID-19. Sekali lagi saya pesan kepada saudara, kalau terputus, masuk ke Instagram. Instagram tu nampak gayanya hari ni okey, semalam yang terganggu. Yang saya perlu daripada anda, like, share dan subscribe di kedua-dua channel itu. Saudara Hazrul, saudara Wik Budi, Hazrul Aidi, Razali, Mia Idris, Munem Ahmad. Apa khabar Munem? Moga sihat. Saudara Abu Bakar Harun, SL Service. Saya suara pun mungkin tidak seksi lagi saudara. Itulah keadaannya. Baik saudara, kita masuk seketika untuk berniaga e-commerce. Berniagalah anda, kerana itu adalah sebahagian daripada usaha kita untuk mencari rezeki yang halal. Jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Azhar tentulah dengan setangi, bakurnya dan juga parfum haruman daripada Timur Tengah. Sampai itu ada juga dia punya gula O. Itu untuk saudara yang mau menjaga kesihatan. Sebab gula O ni tak ada kalori. Kalau anda tak dapat berhubungan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau menghubungi Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Bagi teman-teman di Lembah Kelang, mau mendapatkan bekalan, sekarang ni harga buah dah naik ni. Bolehlah berhubung dengan Saudara Syauqi sebab harganya di bawah harga pasaran. Sila hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Ini untuk yang di Lembah Kelang, supaya buah-buahan tersebut akan sampai ke rumah saudara. Dan seperti mana yang saya katakan, saya cukup suka dengan popiah sira Lady Maria. Sambil melabun, sambil kita makan popiah sira, rasanya pedas, rangup dan manis. Harga pun tak mahal mana pun. Saudara, mampu beli, mampu rasa. Sila hubungi Saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali saudara, jangan lupa, ini produk sahabat kita, produk yang diusahakan oleh saudara Zul daripada Tokoh Jamu Kemaman. Malam ini kita bercakap tentang madu tualang gold. Beliau merupakan pemborong untuk madu. Banyak macam-macam jenis madu ada saudara. Dan malam ini kita bercakap tentang madu gold, madu tualang gold special quality. Ini beratnya 1,5 kg saudara. Dan madu gold ini dihasilkan oleh daripada lebah hutan tropika. Dijamin berkualiti dari hasil bunga-bungaan liar hutan tropika untuk meningkatkan imunasi dan antibodi. Ia mempercepatkan penyembuhan luka dalaman, mengawal paras gula-gula dalam badan, baik untuk tekanan jantung,
dan mengawal tekanan darah. Samping itu, ini produk yang dihasilkan oleh beliau sendiri sekian lama, iaitu madu Arab, madu tualang, cuka apple. Dia dipanggilnya adalah jus madu apple cider. Ini dihasilkan oleh Saudara Zul sejak daripada tahun 1968. Produk ini masih kekal di pasaran, artinya teruji, ianya baik. Saudara boleh hubungi Saudara Zul saudara di toko jamu kemaman di talian 019-917-0449. Kerana madu apple cider ini mengandungi 40% madu Arab, 30% madu tualang dan 30% cuka apple. Saudara, ia membantu untuk mengurangkan berat badan dan menghapuskan lemak, masalah penghadaman seperti sembelit, asma, migrain, insomnia dan melancarkan pernafasan. Ia turut membantu masalah gout, sakit sendi, otot-otot. Jadi jangan lupa saudara, madu apple cider. Ini saya lihat madu-madu yang dipasarkan oleh Saudara Zul tidaklah mahal sebagaimana di pasaran, dan paling penting ialah madu yang asli saudara. Kalau saudara lihat macam ni, madunya pekat. Saya lihat sendiri, pekat, itu tandanya asli. Dan waktu saya buka dah 2 hari, 3 hari, tidak ada semut mengurungi. Kalau semut tak ada tu, mana tidak ada gula. Saudara, sila hubungi Saudara Zul, toko jamu kemaman 019-917-0449. Saudara, itulah seketika tentang e-commerce kita. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini saya petik daripada catatan yang saya baca saudara, kerana daripada Malik. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW telah bersabda bahawa aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya seandainya kalian berpegang teguh dengan kedua-duanya, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Ini Muwatta'ah Malik. Ini itu statusnya adalah hadis yang sahih. Jadi pengajaran daripada kenyataan itu saudara, Rasulullah SAW meninggalkan pusaka yang amat berharga untuk kita warisi kepada orang-orang yang beriman, agar kita sentiasa berada di dalam petunjuk dan hidayah Allah. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah merupakan 2 pusaka yang wajib diamalkan dan dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah kitab hidayah dan panduan untuk kehidupan. Jadi saudara, berusahalah untuk kita mempelajari bahasanya, pengertiannya. Sekarang ni dah banyak tafsir Al-Quran yang boleh dapat di toko-toko buku. Kita berusaha untuk membacanya. Kadang-kadang memanglah takwilnya kurang, tapi bacalah. Sebab apa yang dituntut oleh Allah kepada baginda Rasulullah SAW saat Jibril memeluk baginda di Gua Hira, ayat pertama adalah bacalah Isra. Jadi kita harus membaca. Jadi jadikanlah Al-Quran ini sebagai panduan dan rujukan dalam hidup kita. Semoga Al-Quran ini memandu kita untuk ke syurga. Dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah jalan kehidupan, denai kehidupan yang sewajarnya. Sebagai seorang Muslim yang cintakan baginda Rasulullah, banyak hadis-hadis yang ditinggalkan oleh baginda untuk kita jadikan tauladan, jadikan ikutan, jadikan pengajaran, supaya kita tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan yang sementara ini saudara. Banyak sunah-sunah baginda yang boleh kita dapat di dalam toko-toko buku ada jual saudara. Apa salahnya untuk kita sedikit berbelanja untuk menimba ilmu secara bersendirian. Saudara, saya tak reti bahasa Arab, tapi saya membaca pengertiannya saudara. Semoga saudara dapat menjadikan ini sebagai pedoman kehidupan kita. Baik saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, sebelum kita menguruskan tangan orang lain, sewajarnya kita menguruskan tangan ibu kita yang terlalu banyak jasanya dalam kehidupan kita. Jangan sesekali kita melupakan tangan ibu yang sentiasa menyantuni kita dengan penuh mesra dan kasih sayang. Kadang-kadang kita terlupa saudara. Lebih-lebih lagi kalau anak muda bila bercinta, mereka lebih suka menyantuni tangan kekasih. Sedangkan tangan ibu itu kasihnya adalah kekal dan abadi. Kekasih boleh ditinggalkan kita, kekasih juga boleh ada perpisahan, tetapi ibu tidak akan berpisah di dunia dan di akhirat.
Jadi saudara, sebelum kita menguruskan tangan orang lain, sewajarnya kita menguruskan tangan ibu kita. Saya sentiasa berpesan pada diri saya dan keluarga saya supaya sentiasa menyantuni dan menyayangi, menghormati ibu kita. Saya selalu mengatakan bahawa your mother is always right. Ibu anda sentiasa benar. Dan tidak ada ibu yang mahu melihat anaknya berada dalam kehidupan yang sukar, berada dalam situasi yang tidak menentu. Setiap ibu sentiasa mendoakan kebahagiaan anak. Tapi kadang-kadang kita tak mampu untuk melayan letirannya. Sedangkan letiran itu adalah untuk kebaikan kita. Jadi sebab itu saudara, santunilah tangan ibu anda terlebih dahulu sebelum anda menyantuni tangan kekasih. Bagi mereka yang masih punya ibu, tapi bagi mereka yang dah tak ada ibu, kita berdoa sajalah. Semoga Allah SWT meletakkan roh bonda kita di kalangan orang-orang yang dikasihi, sebagaimana mereka menyayangi kita dan membesarkan kita. Inilah yang sempat saya beri pesan pada saudara. Lain tak ada, saudara Bahadin, saudara Syahli Ahmad, saudara Abraham Mana, saudara Zamri Ibrahim, Zakaria Syah, saudara Sajat Put. Saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah genderang perang sudah berbunyi. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, tentulah saya menyantuni pantun Pak Nazil. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Pak Nazil kerana saban hari, saban malam beliau mengirimkan kepada saya setiap detik pantun demi pantun untuk perkongsian kita bersama. Terima kasih Pak Nazil. Hari ini kata Pak Nazil, ubi kayu, buah papaya, dibeli Kak Siah, samanya bawal. Bertuahnya Melayu berhari raya, disambut meriah sepanjang Syawal. Kita telah melalui bulan Syawal, dan bertuahnya warga bangsa kita ini, kita menyambut Syawal ini sepanjang bulan Syawal. Berbeza dengan kalau saya pergi ke Mekah, kalau pergi ke tanah Arab, Syawal ini dirayakan pada satu hari saja. Selepas itu perjalanan biasa. Kita ni tiap-tiap hari Sabtu, hari Minggu mengadakan rumah terbuka, malahan setiap hari ada rumah terbuka. Dan malam ini pun sahabat saya Datuk Mustafa Kamal, Ketua UMNO Bagan Seputih, dia mengundang saya untuk hadir di rumah terbukanya. Tapi saya katakan saya minta maaf kerana saya harus bertemu dengan anda. Saudara, minta maaf saudara. Apa khabar saudara Muhammad Ali, saudara Roslan, saudara Wan Rosli, saudara Zakaria Syah, saudara Syam Jana, Muhammad Karya. Saudara, ini di Instagram, Cik Putri, Khalid Syah, bubar tahun depan bulan 9 2023, full stop. Itu permintaan anda, saudara. Kemudian kata Pak Nazir lagi, lemak belida, goreng ketuka, belimbing dipetik waktu pagi. Dahulu tiada rumah terbuka, ahli politik merangka strategi. Kadang-kadang kita melihat kebanyakan rumah terbuka ini dianjurkan oleh orang politik. Bagi saya tak apalah, buatlah apa pun. Pak Nazir cuma berpesan supaya jangan berlebihan, dan beliau mengingatkan janganlah kita mengadakan rumah terbuka itu semata-mata kerana politik. Biarlah rumah terbuka itu hanya kerana kita merayakan kejayaan, kemenangan kita, melaksanakan ibadah puasa selama sebulan, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun yang begitu berarti, dan bagi saya lah elok dijadikan tauladan dengan bahasa-bahasanya yang indah. Terima kasih Pak Nazil. Terima kasih Daud Keladi. Kalau ada, hantarlah lagi. Baik saudara, usai pantun kita masuk segmen Gedung Ilmu. Ni saya nak pesan pada si Johan Jaafar, buku dah nak habis dah ni. Kita dah nak khatam dah buku dia. Buku tentang pemimpin dalam ungkapan Melayu. Saya rasa lebih kurang dalam tinggal 5-6 hari lagi usailah, habislah. Kalau ada kiriman yang lain untuk kita perkongsian bersama, elok juga. Tapi bagaimanapun, dalam ungkapan pemimpin dalam ungkapan Melayu yang saya baca, ada garisan ataupun panduan yang dipinta ataupun yang dicoretkan oleh pemimpin terdahulu, saudara, yang mengharapkan agar warga bangsa kita ini untuk hari ini dan masa akan datang hendaklah dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar terpuji. Kerana
Menjadi pemimpin ianya terpuji, dipuji orang budi baiknya, dipuji orang petua amanahnya, dipuji orang taat setianya, dipuji orang hasil kerjanya, dipuji orang kepimpinannya. Orang yang terpuji ini sentiasa dipuji orang. Yang jika dijadikan pemimpin, besarlah tuahnya. Dijadikan tua, besar maruahnya. Dijadikan induk, besar faedahnya. Dijadikan tiang, besar manfaatnya. Dijadikan tudung, besar gunungnya. Memimpin negeri, besarlah barakahnya. Itulah kalau kita mendapat pemimpin terpuji. Jadi saudara, kita harus berusaha mencari pemimpin yang terpuji untuk dijadikan pemimpin. Bukan hanya untuk hari ini dan untuk masa depan, demi lestari kebahagiaan warga bangsa kita. Kita sambung lagi malam esok. Tengok berapa lagi yang tinggal lah saudara. Baik saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ini, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel. Setiap suntingan yang anda lakukan adalah jadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan, kerana saya juga tidak mempunyai kemampuan untuk memantau kesemua suntingan ataupun komen-komen yang anda lakukan. Ya saudara, ingat, ini adalah pencerahan politik, tidak lebih daripada itu saudara. Dan hasratnya bermatlamatkan untuk memberi informasi kepada warga kita supaya mendapat informasi yang tepat, yang benar. Di samping itu adalah komen-komennya. Tak banyak pun saudara, kadang 2-3 perkara saja yang saya santuni. Kalau yang lain tu mungkin dalam media sosial hari ini segala-galanya di ujung jari. Jadi kalau yang tengok begitu, saya cuba elaborate ataupun saya cuba memberi pandangan terhadap berita-berita ataupun apa yang berlaku saudara. Dan prinsip kita saudara, kita bila saya memberi pencerahan ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara tak bersetuju, tidak jadi masalah. Saya bersetuju, alhamdulillah. Kalau tak bersetuju, saudara rasa nak berhujah, silakan santuni setiap hujah saya ini secara berhemah. Ingat saudara, kita adalah warga cinta damai yang menyantuni semua aspek, semua perkara dengan bahasa yang harmonis. Itu yang saya harapkan saudara. Baik saudara, hari ini laporan yang saya terima masih lagi suasana yang agak membingungkan sebenarnya saudara. Kerana saya difahamkan bekalan ayam sudah pun semakin berkurangan di kebanyakan pasar. Bekalan ayam terus berkurangan. Sementara itu, harga ikan, harga sayur, harga daging terus melonjak sehingga tahap 60%. Ia seolah-olah bagaikan tidak ada keupayaan untuk mengekang ataupun menahan agar harga-harga tersebut tidak dapat berterusan melonjaknya. Ini yang kadang-kadang saya setiap malam berbuih mulut bercakap tentang persoalan ini, kerana saya amat bersimpati terhadap warga kita. Kita dalam keadaan yang sukar. Betul, ada dulu sebelum hari raya dulu dapatlah wang daripada kumpulan wang semalam pekerja. Tapi saya yakin wang tersebut semakin menipis. Sedangkan barang di pasaran sudah pun meningkat. Dan menjadi ketakutan saya, di samping dia meningkat, besar kemungkinan kalau tak ada, itu lagi teruk lagi. Ini masalahnya. Sebab itu saya, bukanlah saya nak marah dengan Menteri Pertanian dan industri makanan serta Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna. Mereka harus berusaha. Jangan dibiarkan berterusan. Saya tahu ada beberapa kenyataan yang dibuat, kononnya mereka sedang berusaha. Kita harap usaha itu biarlah tuntas, bukan hanya sekadar memberi komen. Saudara Roslan Arifin, apa khabar? Saya amat mengharapkan setiap tugas ataupun usaha mesti dilakukan secara ikhlas. Saya tak kata mereka tidak ikhlas, tapi nampak gayanya kalau masih lagi keadaan berterusan sebegini. Dan lebih memeningkan sekarang lagi saudara, saya diberitahu bahawa tambang bas sekolah pun sudah pun dinaikkan. Apa nak jadi pada warga kita yang anak-anaknya ke sekolah menaiki bas? Mereka tidak mempunyai kenderaan. Takkan nak biar balik anak-anak berjalan kaki ke sekolah. Ini keadaan. Dan saya amat mengharapkan
agar Menteri Pengangkutan. Tadi saya sempat bertemu dengan beliau. Saya bercakap dengan Datuk Wee Ka Siong, kata, "Ya Muhammad, jangan lupa harga tambang sekarang naik ni. Lebih-lebih lagi yang menyangkut soal urusan rakyat, iaitu bas sekolah." Dia kata, "Saya akan usahakanlah," dia kata. So, tak tahulah, mungkin dia berjanji je ke. Janji orang politik ni pun saudara, hanya kadang-kadang untuk memuaskan hati kita. Tapi saya rasa keadaan sudah memeruncing. Kalau tambang bas sekolah naik, bas sekolah naik, harga barangan di pasaran naik, malahan saya diberitahu bahawa roti canai, makanan kegemaran kita, suka makan roti canai pagi-pagi sebelum pergi kerja, kadang-kadang waktu malam kita makan roti canai, dah pun naik harga. Mulai bulan ini, mulai hari ini saudara, sekeping roti canai sudah pun dinaikkan pada harga RM2.20. Astagfirullah. Sedangkan dulu, zaman saya dulu 20 sen saja. Inilah keadaannya. Kita tidak mengharapkan agar harga itu kembali pada harga yang dulu-dulu, tidak. Tapi saya yakin ini banyak berkait kerana bekalan tepung. Sebab itu saya dah bercakap, dan saya akan terus bercakap lagi. Mungkin ada teman-teman yang menegur saya, dia kata, "Sampai bila pun nak bercakap ni, sampai berbuih mulut? Apakah mereka mendengar?" Saya, soal mereka dengar tak dengar soal lain. Paling tidak teman-teman yang melayari live saya ini adalah juga untuk teman kita berbual. Kadang-kadang kita duduk simpan dalam hati pun tak boleh juga. Pecah pinggan mangkuk di rumah saudara, geram. Tapi bila saya melontarkan begitu, adalah untuk melegakan pandangan dan fikiran. Mudah-mudahan pimpinan kementerian ataupun menteri di anjung kuasa di Seri Perdana dapat sedar bahawa semua ini masalah rakyat mesti ditangani, saudara. Dan saya hari ini bertambah lagi, saya kata ini idea bangang. Saya minta maaf saudara, saya menggunakan bahasa yang agak kasar sedikit. Kerana tiba-tiba saya mendengar Timbalan Menteri Kesihatan. Dia menyatakan bahawa pihak kementeriannya sedang menimbangkan untuk membuka agar jururawat dari luar negara bekerja di negara kita. Ini memang saya kata idea yang cukup membangangkan kita. Kerana takkanlah jururawat yang ada di negara kita ini, memang kita tahu kebanyakan jururawat yang khususnya yang di Johor, mereka lebih suka bekerja di Singapura kerana tukaran wang asingnya tinggi. Dalam waktu yang sama juga, tapi kena disantuni. Ramai juga jururawat-jururawat kita ni yang kadang-kadang dulu ada klinik swasta dan mereka tidak dibayar sepatutnya. Dan kita mendengar 2-3 bulan dulu, para doktor pun sudah mengadakan mogok. Jadi semua ini kerana adanya hospital swasta. Kerana kata Timbalan Menteri itu, permintaan daripada Persatuan Hospital Swasta Malaysia, APHM, mahu supaya pengambilan jururawat terlatih dari luar negara. Kenapa tak latih di sendiri? Kita banyak pusat latihan untuk jururawat. Usahakanlah ramai anak muda kita ni. Saya kata jangan kadang-kadang idea mereka ni tak begitu bernas lah. Kita lebih mengutamakan orang luar. Bawa datang lagi, masalah lagi pada kita. Mereka datang nanti, kalau tak bayar gaji yang tinggi, mereka tak nak bekerja. Inilah keadaannya, bayarlah gaji yang baik untuk jururawat kita, para doktor kita. Kerana kita tahu, hospital swasta ni mereka meletakkan kepentingan untuk keuntungan. Kita faham sangat-sangatlah. Bahawa rumah sakit ke ataupun hospital-hospital yang sedia ada, lebih-lebih lagi hospital swasta, mereka meletakkan keuntungan. Saya haraplah agar Kementerian Kesihatan menyedarkan kepada pemilik-pemilik hospital swasta, janganlah mereka mencari kekayaan di atas keperitan, kesakitan, penderitaan warganya sendiri. Boleh nak buat untung, tapi sekarang ni harganya melampau. Dulu kalau bersalin dulu percuma, sekarang tak ada 3,000 tak boleh nak buat bersalin di hospital. Ini keadaannya saudara. Jadi dalam suasana begini nak bawa pula lagi, nak diimport jururawat dari luar. Saya kata ni bangang jawabnya. Banyak pusat-pusat latihan jururawat yang ada dan sepatutnya dikembangkan lagi. Apa salahnya? Jangan hanya meletakkan cara mudah. Ini kalau nak cari jururawat dari luar negeri. Kenapa? Kita di sini ramai yang tidak ada pekerjaan. Anak-anak lepasan sekolah yang berapa ratus ribu, saya rasa juta yang tak ada kerja. Janganlah kita bersikap begitu. Jadi kepada Timbalan Menteri Kesihatan ni,
Janganlah bawa cadangan yang bukan-bukan. Saudara, kita mengharapkan agar Kementerian Kesihatan, sebab dia kata dia nak tunggu balik Khalid Jamaluddin dari luar negeri nak mengemukakan cadangan tersebut. Kalau itu pun dilulus Khalid Jamaluddin, kalau saya sehat lagi, suara saya okey, memang saya jerit lah. Memang saya jerit. Sebab jangan kita utamakan orang luar. So, Saudara Mat Noh Jebat, orang luar masuk. Iyalah, bukan masuk, masyuk. Bawa orang luar masuk ni, dapatlah bayar satu kepala 1,000 ke, 2,000 ke. Ini masalahnya. Sebab itu kita merasakan soal menggaji pekerja-pekerja dari luar negeri ini sepatutnya dihentikan. Hentikan buat sementara ataupun dipilih. Kalau nak cari doktor tu, biar benar-benar doktor yang pakar. Sedangkan kita banyak lulusan kedoktoran kita ni yang tak bekerja, sebab itu berlaku mogok. Ramai juga jururawat-jururawat, bukan jururawat tak pakar. Saudara, ini keadaannya. Saya haraplah agar Kementerian Kesihatan jangan hanya sekadar memenuhi setengah pihak, sedangkan yang ramai itu menderita. Saudara, kita tak maulah semua ini berakhir dengan suasana yang tak tentram. Dan hari ini juga saya dapat kiriman daripada saudara Fizi Ramli, Timbalan Presiden Keadilan. Saya ketawa. Sebab kenapa saya ketawa? Bukan saya mentertawakan keadaannya. Saya ketawa Rafizi ni dia masuk saja gelaran politik, maka berjujuslah surat saman. Kerana hari ini beliau telah pun disaman oleh Tan Sri Syahril Samsudin, bekas Ketua Pegawai Eksekutif atau pengarah urusan Sapura Energy. Kerana melalui writ dari Tuan Zul Rafiq dan partner, Peguam pada Syahril telah pun memfailkan saman terhadapnya di mahkamah berhubung kenyataan beliau kurang desakan Datuk Seri Najib Tun Razak agar kerajaan menyuntik wang untuk menyelamatkan Sapura Energy Berhad. Ini keadaannya. Jadi saya kata, baru beberapa hari menang sebagai timbalan Presiden PKR, dah mula berdedai-dedai lah surat saman. Itu keadaannya. Saya harap saudara Fizi, saya orang kata mengucapkan selamat datang kembali dalam politik, supaya mencernakan dunia politik kita. Kita suka juga kalau ada orang yang boleh menegur, tapi berpada-padalah. Tapi bila dah kena saman ni berhati-hati, itu saja. Saudara, kerana katanya sejak tahun 2010 lagi, beliau telah melalui sejumlah 14 kes di mahkamah, sama dari mahkamah session hinggalah ke mahkamah persekutuan. Beliau mengatakan semua itu adalah demi untuk mempertahankan rakyat. Betul, tapi caranya biar kena betul. Kita memerlukan, saya bukan menafikan. Bagi saya mengalu-alukan hadirnya teman-teman yang boleh memberi kritikan yang membina. Bukan hanya kritikan ataupun membuat cerita-cerita yang tak betul. Kalau betul, ayo kita sama-sama. Saya apatah lagi. Saya tak ambil kisah sama ada dia datang dari Parti Keadilan ke, dari DAP ke, ataupun dari PBM. Kalau kenyataan mereka itu betul, saya akan menyokong. Kita tak boleh berbuat sebelah, saudara. Sebab pencerahan saya ini, memang saya warga UMNO. Tapi kalau tak betul, saya tak akan menafikan benda yang tak betul itu dikatakan betul. Itu orang yang munafik, saudara. Jadi saya ketawa sebab saya tengok panjang tulisannya. Cuma saya ketahulah Rafizi masuk gelanggang dah kena saman. Tak tahulah berapa saman lagi akan menyusul. Sebab itu saya agak beliau berhati-hatilah bercakap. Saudara Romeo Masdai, tapi yang selalu kalah saman ramainya dari orang UMNO. Ada betul, saya tak menafikan saudara. Tapi masalah sekarang ni saya tak seronok. Tak seronok tengok saman menyaman. Bila isu rakyat diutarakan, maka berlaku sama menyaman. Ini yang tak seronok. Saya mahu isu rakyat diutarakan biar ada dorongannya. Dikaji, dibincang dengan peguam, boleh tak boleh ini, supaya tak libel. Sebagai seorang wartawan, bekas jurnalis, saya sentiasa terdidik untuk tidak mengizinkan diri kita ni terdedah kepada perkara-perkara yang boleh diambil tindakan mahkamah. Bila diambil tindakan mahkamah, tak kesampaianlah usaha kita. Usaha itu murni, usaha itu baik, tapi akan dilihat tidak baik. Itu ceritanya. Saudara Asri Yusof, anak gadis lepas kerja kilang, mau jurawat tak dapat. Itu keadaan. Dia nak ambil orang dari luar. Ini masalahnya. National Feedlot Corporation, betul tak Datuk?
Saudara Jakar Linglong NFC, apa yang Rafizi buat tu bagi saya betul. Tapi cara dia, sebab apabila beliau mendedahkan akaun, dia kita ni ada undang-undang. Kalau saudara, apa yang Rafizi buat itu hari, dia mendedahkan nombor akaun. Nak tunjuk betulnya. Rakyat tahu. Tak payahlah nak pergi detail. Akhirnya terdedah pada mahkamah. Jadi, matlamatnya ke mana? Itu maksud saya. Jadi, kepada sahabat saya, Saudara Rafizi Ramli, saya minta berhati-hatilah. Saudara Normi Nordin, Asraf Wajidi kalah kat mahkamah. Saya tak nampak mereka melakukan penyelesaian di luar mahkamah. Yang saudara minta saya buat penjelasan. Berhubung dengan saman oleh ini Parti Amanah. Saudara, dah banyak orang kata kenapa saya tak ulas. Saya kata benda di settle out of court. Macam mana nak diulas? Itu keadaannya. Jadi bagi saya lah, saya lebih suka jangan adanya persoalan politik ini berakhir di mahkamah. Itu saja, supaya apa yang mereka lontarkan untuk kebaikan rakyat dapat kita sama-sama hadamkan. Saudara Hazanul Hasan, Rafizi baru kena samakan ketawa. Saya bukan ketawa. Saya ketawa tu kerana masuk gelagak dah kena saman. Itu saja. Saya tidak mentertawakan oleh tindakan saman. Saudara, tolong saudara faham bila saya bercakap satu benda tu. Saya ketawa tu, aku kata Rafizi. Masuk gelagak dah kena saman. Itu maksud saya, sedangkan beliau menyuarakan perkara-perkara yang betul. Tapi cara tak kena. Itu saja. Ini saudara kadang-kadang memancing saya untuk bercakap. Jadi Wan Zahra Ali tak ketawa apa pula. Maksud saya itulah, masuk gelanggang. Baru beberapa hari je Timbarat dah kena saman. Itu ceritanya. Kita mengharap, saya suka kehadiran dia dalam arena kembali dalam politik, supaya segala benda kebejatan orang-orang politik, saya tak ambil peduli. Kalau benda itu berlaku pada orang UMNO, teruskanlah, tak ada masalah. Saya tidak akan menutup. Orang kata bangkai gajah mana boleh tutup dengan lalang. Dedahkan untuk manfaat warga kita. Saudara Wan Zahra Ali, cara awak je kena. Tidak, saudara. Kita jangan marah. Saya bercakap begitulah. Kadang-kadang saya terlepas cakap juga. Kalau itu menyinggung perasaan anda, saya mohon maaf. Saya tak ada niat lain. Sebab saya dengan Rafizi baik. Saya bukan tak baik dengan dia. Jadi bagi saya mengatakan agak tak seronoknya itulah. Masuk gelanggang kena saman. Berapa saman pula lagi nak kena. Jadi mengharapkan supaya masa-masa mendatang, bila ada satu isu itu, tangani sebaik mungkin. Dan biarlah kita ini tidak memudahkan untuk kita disaman di mahkamah. Saudara, itu sajalah. Dan seperti biasa saudara, hari ini Barisan Nasional telah pun menyambut hari ulang tahunnya. Dia sudah tubuhkan sejak tahun 1974. Ini merupakan tahun yang ke-48 Barisan Nasional ditubuhkan, dan semua orang tahu bagaimana Barisan Nasional telah pun menyelidiki liku-liku perjalanannya. Tentu banyak ranjau, duri yang dilalui. Tapi bagaimanapun, Barisan Nasional masih utuh, masih mampu dipertahankan, walaupun ada ketika dia jatuh. Ketika rakan kongsi lari bila kita dalam kesukaran. Saya selalu bercakap dengan Presiden UMNO, sebab pengurusi Barisan Nasional, saya kata kena perhati. Saat kita jatuh, orang lari, orang ini jangan dilayan lagi. Sudah-sudahlah. Sebab Barisan Nasional ia sebuah parti gabungan, saudara. Yang terlibat ni ramai orang, saudara. Dia dalam tempoh yang panjang itu, yang mengikat kewujudan Barisan Nasional adalah konsepnya. Itu kita menyantuni semua kaum. Barisan Nasional tidak berupa parti yang boleh dianggap sebagai parti yang chauvinis. Kita mahu rakyat kita dalam keadaan harmonis. Jadi dalam kehidupan biasa, saudara, ada kalanya ada yang tergigit, ada kalanya kaki yang tersandung, ada kalanya bicara terlepas. Tapi keadaannya tidak mengizinkan, tidak boleh dibiarkan Barisan Nasional itu berterusan berkelana sebegitu. Sebab terbukti Barisan Nasional mampu membawa pembangunan untuk warganya.
Jadi dalam keadaan begini, kita sambil saya mengucapkan ucapan tadi, menghadiri majlis ulang tahun penubuhan Barisan Nasional, saya menghayati ucapan Datuk Seri Presiden UMNO sebagai pengurusi Barisan Nasional. Dia betul terang. Beliau mengatakan masa untuk UMNO atau Barisan Nasional leka tak boleh lagi, sebab kita sudah around the corner. Datuk Seri Zahid Hamidi mengingatkan warga Barisan Nasional, bila adanya pilihan raya kali ini, kita mesti mampu memisahkan. Bahawa jangan orang UMNO merasakan ini pertandingan UMNO. Tidak. Jangan orang MCA merasakan ini parti MCA. Tidak. Begitu juga MIC. Ia adalah parti Barisan Nasional. Bila masuk ke gelanggang, lambangnya Barisan Nasional. Jadi sebagai ahli, warga Barisan Nasional mesti tahu memisahkan. Sebab itu ini pernah berlaku waktu di Johor. Waktu di Johor, kawasan, tak silap saya, kawasan Kemelah, dalam kawasan Sijangkang, Sekijang. Apabila Barisan Nasional Johor meletakkan calon daripada MIC, majoriti pengundi di situ adalah Melayu. Jadi kerana sikap warga di Sekijang, warga di kawasan Kemelah itu memahami konsep Barisan Nasional, maka mereka mengundi walaupun daripada calon MIC, walaupun beliau seorang wanita, ketua wanita MIC Saraswati, menang. Begitu juga waktu kita meletakkan calon bertanding di Tanjung Piai. Banyak orang mengatakan itu satu percaturan yang silap, kerana majoriti pengundi di situ adalah pengundi Melayu. Tapi Datuk Jafridin dengan lapang dada memberi sokongan kepada Wijek Singh. Akhirnya beliau menang dengan undi sejumlah 15,000. Itu yang diharapkan oleh pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid. Bila sampai waktu pilihan raya, kita tahu memisahkan antara mana satu parti, mana satu gabungan Barisan Nasional. Jadi dalam keadaan begitu, beliau mengingatkan agar warga Barisan Nasional supaya mulalah kerja awalan, jangan last minute mau buat kerja. Dan kali ini tidak lagi kita nak meletakkan, saya dah cakap berkali-kali dulu, kita tak mahu lagi gabungan parti macam daripada MCA, daripada MIC hanya menumpukan di kawasan yang majoriti pengundinya Melayu. Itu keadaannya. Kita mahu mereka berupaya menggamit supaya kalau benar mereka mewakili suara warga keturunan Tionghoa atau Cina, maka mereka harus menang di kawasan-kawasan di mana majoritinya pengundi Cina. Usahakanlah jangan hanya berkapuk dengan kawasan pengundi Melayu. Ini yang kita harapkan. Saudara, dan dalam PRU 15 nanti, setiap ahli parti harus mengetepikan soal kepartian masing-masing. Mesti ada kejujuran, sebagaimana dilakukan oleh pimpinan terdahulu. Kita dulu, negara kita ini mampu kita bina, mampu kita bangunkan kerana kejujuran pemimpin terdahulu. Jadi sepatutnya menurut Datuk Seri Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional Datuk Zahid, dia mahu supaya Barisan Nasional yang dulu itu dikembalikan. Sebab kita mahu supaya wujudnya negara Malaysia yang asal, bukan Malaysia baru. Ini dengan Malaysia barunya, dengan janji 1000 mimpi lah. Kita mahu Malaysia yang asal. Kita kenal bahawa negara ini adalah kependudukannya, kita tak boleh sentimen lah. Penduduknya penduduk Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan kepelbagaian kaum. Dan kita hidup dalam keadaan yang harmonis. Dan tidak boleh ada pilih kasih dalam keadaan begini. Dan paling penting supaya kek ekonomi negara ini dapat dikongsi bersama. Jadi kata Datuk Seri Zahid, bermula bulan ini, pertengahan bulan ini, beliau telah pun mengarahkan timbalannya, iaitu selaku pengarah pilihan raya Datuk Mak Hassan untuk turun ke gelanggang memulakan gerak kerja. Artinya sudah ada kata sepakat antara Presiden UMNO dengan Naib Presiden UMNO, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini yang paling penting. Kita harus melihat apa di sebalik kenyataan itu. Kalau Presiden UMNO atau pengurusi Barisan Nasional dah membuat arahan kepada timbalannya, turun, buat kajian, cari kandidat siapa yang sesuai, apa masalah di kawasan tersebut. Getinya pilihan raya sudah pun around the corner. Sebab itu saya setuju dengan pandangan Datuk Seri Najib. Sebab dia kata, dia mengingatkan bukan hanya dirinya, bukan hanya Barisan Nasional, beliau mengingatkan juga pada Perdana Menteri.
supaya jangan mengulangi kesilapan Barisan Nasional era beliau menjadi pengurusi Barisan Nasional dahulu. Dalam ucapannya, Datuk Seri Najib mengingatkan supaya tidak mengulangi kesilapan sebelum ini kerana melewatkan pelaksanaan pilihan raya umum sehingga menyaksikan parti itu tewas buat pertama kalinya dalam sejarah. Jadi merujuk kepada apa yang berlaku pada tahun pilihan raya ke-14 dulu, menurut Datuk Seri Najib ketika itu sepatutnya pilihan raya diadakan sebaik saja selepas Demasyar Sukan C di Kuala Lumpur tahun 2017. Kerana waktu itu perasaan, kegembiraan rakyat begitu hebat. Kita mampu merangkul banyak pingat-pingat, ceria rakyatnya. Tapi kerana desakan-desakan pihak-pihak tertentu, beliau menangguhkan. Jadi apabila ditangguhkan, keadaan berubah. Ini yang beliau gusarkan kalau Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bersikap seperti itu. Orang kata mestilah kita menyantuni waktu orang sayang. Kalau orang dah tak sayang, nanti orang jadi benci. Lagi ditunggu lama, akhirnya kita melayang. Itu ingatan Datuk Seri Najib. Sebab dalam keadaan sekarang ni pun parti-parti pembangkang dalam keadaan yang bercempur. Kita dapat lihat sendiri. Macam saya katakan semalam, ini parti daripada keadilan, dia ada ahli 1.12 juta. Tetapi yang hadir cuma 12% dalam membuat pengundian dan sebagainya. Artinya ada berlaku sesuatu yang biarlah keadilan membetulkan. Begitu juga dengan apa yang berlaku dalam parti Peribumi. Banyak beberapa cawangannya telah dibubarkan. Begitu juga apa yang berlaku dalam PAS. Pergolakan berlaku. Dalam DAP apatah lagi. Jadi dalam keadaan sekarang ni, pergolakan demi pergolakan, jangan dibiarkan berterusan begitu. Segerakan pilihan raya. Itu yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Najib. Dan saya melihat bahawa kenyataan itu, bila kita nak buat pilihan raya ni, waktu the grounds was so good, jangan sampai ground swell. Katanya saya merasakan UMNO dan BN lebih kuat pada hari ini. Itu kenyataan Datuk Seri Najib. Kita tengok pada pilihan raya di Melaka, di Johor, jadi penambahan pengundi terhadap Barisan Nasional ada bertambah. Jadi ini menunjukkan trend yang baik. Untuk itu Datuk Seri Ismail Sabri jangan tunggu lama-lama. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Mak Hassan. Waktu beliau bericap sebelah pagi tadi, Datuk Mak Hassan menggariskan 3 sebab kenapa Barisan Nasional perlu mengambil semula kerajaan. Kerana menurutnya ia berkaitan tentang pemulihan prestasi negara untuk mengembalikan kestabilan politik serta mencipta masa depan untuk generasi akan datang. Jadi selepas PRU 14, kerajaan Pakatan Harapan telah menyebabkan prestasi negara merosot, kata Datuk Mak Hassan, berbanding sebelumnya, seperti kepercayaan pada institusi awam terjejas dan iklim pelaburan terus pudar. Dan begitu perlahan. Kerana itu katanya kita mesti memulihkan Malaysia ini. Ia harus menjadi misi paling utama Barisan Nasional. Jadi memanglah Barisan Nasional misinya untuk kesejahteraan lestari kesejahteraan rakyat. Dan saudara, dari semua segi Tok Mat mengambil tahu kita telah merosot, menyusut dari segi ekonomi dan kita berundur ke belakang. Itu waktu beliau sewaktu merasmikan komisen tadi. Jadi kedua katanya BN mesti mengambil alih semula pentadbiran negara kerana mahu mengembalikan semula kestabilan politik. Keadaan politik yang bercempur, yang tak tentu hala. Sebab keadaan sekarang ni tidak ada parti yang majoriti. Kalau ada satu parti yang majoriti, mungkin keadaan berbeza. Tapi hari ini tidak ada satu mana-mana parti pun yang dominan. Ini membuatkan pelabur tidak yakin, suasana yang tidak menentu. Jadi sebab itu sekarang ni katanya paling penting kita harus menyingkirkan segala noda dan kesalahan jenasi sedia ada. Dan kita harus membersihkan mana ahli-ahli daripada Barisan Nasional yang dulunya berdosa pada rakyat harus diperbaiki balik. Sebab itu sekarang ni bila saja usai ucapan Datuk Seri Najib, usai ucapan Tok Mat, sebelum diserahkan kepada pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa katanya semua ahli Barisan Nasional harus bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15 yang dijangka tiba pada bila-bila masa dari sekarang.
Memanglah sebagai Perdana Menteri dia tak boleh tahu exact date, ya saudara. Tapi saya melihat ada dua kemungkinan, saudara. Ini biar kita betul serang. Sama ada pilihan raya itu boleh diadakan dalam bulan Julai, ataupun dia terpaksa mengadakan pada bulan November. Kalau diadakan dalam bulan Julai, artinya dalam masa 2-3 minggu lagi Parlimen akan dibubarkan. Ini disebabkan kerana yang paling penting sekarang ni, kita akan menghadapi pembentangan bajet di Parlimen. Kalau kita tangguh bulan Julai ataupun kita buat selepas apa-apa ini itu, kita tak ada masa untuk membentangkan bajet, dan adalah tidak adil. Kalau kita buat pilihan raya itu bulan Ogos ataupun bulan Oktober misalnya, ya, sedangkan bulan 10, selalunya bulan 10, bulan Oktober adalah bulan untuk kerajaan. Tak kisahlah sama ada kerajaan itu kerajaan UMNO Barisan Nasional ataupun kerajaan yang dulu Pakatan Harapan, ia adalah kerajaan yang akan membentangkan bajet negara. Ini penting, saudara. Jadi kalau dalam keadaan pilihan raya itu dibuat, mungkin dalam sebulan lepas itu nak buat bajet, kerajaan yang baru terbentuk itu nanti dalam keadaan yang tak menentu. Jadi bajet pun akan tergesa-gesa, tidak menjadikan satu bajet yang mantap. Ataupun selepas bajet. Dua saja. Tapi kalau selepas bajet, tiba-tiba bajet dibentangkan nanti, tidak mendapat sokongan, itu runtuh kerajaan. Jadi tergantung, ini akan menyebabkan negara dalam keadaan kucak-kacir lagi. Ini yang paling penting, saudara. Sebab itu saya melihat sekarang ni, bahawa apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa pembentangan pilihan raya itu, saya yakin akan dibuat sebelum bajet. Atau belanjawan. Kerana kalau dibuat lagi sebulan atau 2 bulan belanjawan, susah, saudara. Katalah sekarang ni, okey, UMNO Barisan Nasional menang. Okey lah. Sebab Perdana Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri. Masih ada lagi menteri daripada UMNO, masih kaki tangan apa semua tu, kaki tangan kerajaan sekarang ni sedang menyediakan pra-bajet, okey, untuk dibentangkan pada bulan Oktober nanti. Kalau UMNO Barisan Nasional menang, okey lah. Tapi katalah buat pilihan raya tu lah bulan 9, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, ataupun Oktober, Ogos, okey, bulan 8 katakan. Dibuat bulan 8, tinggal sebulan. Tiba-tiba bukan Barisan Nasional yang memerintah, diperintah oleh Parti Keadilan ke, oleh Parti PAS ke, oleh Parti PBM ke, atau Parti Harapan ke. Dalam tempoh sebulan, macam mana nak buat bajet? Jadilah nanti bajet tunggang langgang. Itu satu tindakan yang bagi saya tidak adil pada rakyat. Jadi sama ada nak buat selepas bajet ataupun sebelum bajet. Sebelum bajet, saya lihat Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Julai selewat-lewat. Sekarang kita bulan Jun, saudara. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Kalau kita buat Ogos, bagi saya tak adil lah. Kerana selepas Ogos nak buat bajet. Ataupun biar lepas bajet. Kalau lepas bajet, dalam bulan 10, bulan 11 katakan. Tetapi bagaimana kalau bajet itu tidak mendapat keyakinan daripada ahli Parlimen? Tergantung gaji-gaji kaki tangan kerajaan. Ini juga tidak adil. Saya rasa di sinilah letaknya Datuk Ismail Sabri harus menimbangkan bilakah tarikh yang terbaik untuk beliau menghadap Duli Yang Amat Berhormat Agung, memohon perkenan baginda supaya pembubaran Parlimen dapat dilakukan dalam bulan Jun, Julai. Itu pandangan saya, saudara. Mungkin saya silap. Amir Syarifuddin, kalau UMNO menang, tolak mai ke tepi, PM mesti berani. Saya tidak mahu bercakap soal individu, saudara. Yang penting sekarang ni, mana parti yang harus mendapat kuasa dominan. Kerana itu saya, saudara, sekarang bila beliau menyatakan apa yang dilontarkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, dia kata, demi memastikan mimpi buruk 22 bulan tidak berulang, kita wajib bekerja keras, bersiap siaga dan bersatu padu dalam menghadapi pilihan umum ke-15 yang akan tiba bila-bila masa dari sekarang. Sebab itu saya yakin pilihan raya akan diadakan bulan Julai atau Jun atau Julai. Sebab bila-bila masa dah dekat. Walaupun 2-3 hari lepas bila mengatakan keadaan tidak sesuai. Dan sekarang ni masalahnya, bila tiba saja pengumuman pilihan raya ini, maka wujudlah kluster-kluster Putrajaya dan sebagainya
berusaha agar Yang Amat Perdana Menteri tidak meneruskan usaha untuk membuarkan parlimen kerana mereka diburu ketakutan. Ini disebabkan oleh ketegasan Presiden UMNO. Yang ini sebenarnya bukan di kalangan Presiden Parti MCA, bukan di kalangan Presiden Parti MIC. Ini di kalangan ahli-ahli UMNO. Kerana banyak ketua-ketua bahagian nanti akan memberontak, akan timbul isu calon. Sebab menurut tadi apa yang dilontarkan oleh Presiden UMNO, beliau menyuarakan pandangan beliau juga adalah pandangan suara UMNO. Walaupun sebagai pengurusi Barisan Nasional, beliau mengatakan rakyat mahukan muka baru. Rakyat mahukan wajah-wajah muda. Ini tidak menyenangkan hati ketua bahagian. Pasti akan berlaku orang tua ni mulalah merasakan mereka tidak akan dicalonkan. Walaupun Presiden mengatakan bahawa semua calon-calon ini tidaklah semua 100%. Adalah beberapa peratusnya akan dikekalkan. Tapi yang mana yang tidak terpilih nanti mengamuklah. Kerana wang dah banyak dihabiskan untuk jadi ketua bahagian. Tiba-tiba orang lain pula jadi calon. Ini akan berlaku cah keting. Di sinilah saya merasakan wujudnya kejujuran. Perlunya kejujuran di hati mereka yang bernama pemimpin. Kalau kita tengok pemimpin itu benar-benar ikhlas pada dirinya, benar-benar mau melihat lestari politik negara ini tentram, mereka tak sepatutnya meletakkan kepentingan diri. Saya tahu apa yang berlaku di Melaka. Ramai juga calon-calon orang itu mengamuk juga. Tapi saya yakin ketegasan Presiden UMNO jelas. Langgar aja, akhirnya kita mencapai kejayaan. Begitu juga apa yang berlaku di Johor. Calon-calon muda diturunkan. Alhamdulillah, muka-muka baru diturunkan. Kita mencapai kemenangan. Inilah juga yang akan dilakukan oleh Presiden UMNO dan ahli pimpinan Majlis Tinggi. Tentulah suasana ini tidak menyenangkan di kalangan pimpinan orang-orang lama ni. Saya dah bercakap, sudahlah, anda dah pernah jadi wakil rakyat. Bagilah pula muka baru. Waktu anda bertanding dulu, anda diangkat oleh seluruh pimpinan di peringkat bahagian anda. So sekarang ni masanya anda pula lah mengangkat muka baru. Takkanlah nak menongkat langit. Ini keadaan sebenar saya. Jadi saya melihat dalam menghadapi situasi begini, saya teringat kenyataan Tan Sri Yusof Latif. Beliau selaku pengurusi Persatuan Melayu Pulau Pinang. Beliau menzahirkan kekecewaannya melihat warga UMNO hari ini yang sudah lupa diri. Yang mereka meletakkan kepentingan diri mengatasi segala-galanya. Sedangkan UMNO, Barisan Nasional diwujudkan, lestarinya adalah untuk kepentingan rakyat. Tapi sekarang ini mereka sudah membeli jawatan. Ini masalah saya lihat. Dan saya tak tahulah sama ada ini berlaku atau tidak berlaku dalam Parti Keadilan. Sebab itu kabarnya penyakit yang UMNO alami sudah pun menjangkit dengan Parti Keadilan. Sudah ada beli-membeli undi, sudah ada ugut-mengugut dan sebagainya. Yang saya dengar. Saya dengar juga apa dikatakan oleh saudara Mustafa Mansur yang bertanding. Saya dengar juga, bukan saya tak dengar. Tetapi kalau ini penyakit lama adalah UMNO, dan UMNO seharusnya membuang perangai itu. Dan kita harus mencari muka-muka baru. Sebab saya yakin rakyat mahukan muka-muka baru. Sebab dengan muka baru ini, dengan idea yang baru, kita tak mahu dah. Dah letih dah nak mengangkat orang lama ni. Bukanlah kita nak mengelepihkan orang tua, tidak. Saya pun orang tua, saya pun orang lama, saya warga emas. Sepatutnya saya mempertahan, membela warga emas. Tidak. Tak boleh begitu saya. Demi perjuangan, kita harus meletakkan kepentingan parti, kepentingan rakyat mengatasi kepentingan diri kita. Semoga hadirnya ahli-ahli politik yang baru, muka-muka baru ini, semangat mereka berubah agar apa yang disuarakan oleh Tan Sri Yusof Latif sebagai pengurusi Pertubuhan Melayu Pulau Pinang yang menzahirkan kekecewaan yang teramat kerana adanya pemimpin Melayu hari ini yang meletakkan kepentingan diri mengatasi segala-galanya. Mereka sanggup melakukan apa saja. Dapat jawatan, maka macam-macam lah. Melakukan rasuah lah, memberi kroni lah sebagainya. Ini yang masalah yang kita alami selama ni. Dan dengan harapan adanya muka baru, permasalahan kebejatan politik yang tersebut tidak berlarutan. Kita rindukan UMNO yang lama. Kita rindukan Malaysia dahulu. Malaysia waktu saat kita membina negara kita ini, era Tun Razak.
Saya dah cakap berkali-kali, kita rindukan bagaimana acuan ekonomi negara, bagaimana negara ini dipacu oleh pemimpin sebagaimana almarhum Tun Razak yang tidak meletakkan kepentingan diri, supaya rakyat berbilang kaum sentiasa hidup dalam harmonis dan negara kita ini terkenal sebagai negara yang mencipta kedamaian, yang memberi tarikan utama di kalangan pelabur-pelabur. Ini yang paling penting. Saya, kalau kita dalam keadaan berantakan, sayanglah bumi bertuah ini, bumi yang dikenali sebagai semenanjung emas, ini akan tercemar hanya kerana percaturan politik yang tidak baik. Saya harap besok saya akan berusaha untuk mengulas lagi. Saya tahu ada tadi kiriman orang bercakap, waktu orang bila Datuk Seri Zahid Hamidi minta supaya semua orang bangun, sebut sokongan. Ada saya dapat culipan tu, tapi saya rasa itu bukan satu kenyataan yang tepat. Adalah orang bagi pandangan kerana konon katanya Tan Sri Anwar Musa tak bangun. Saya tak tahu, sebab bagi saya tak ada bukti. Sebab kita nak bercakap mesti ada bukti. Tak boleh nak tuduh sebarangan. Bukanlah kita benci dengan orang tu, benci selama-lamanya. Saya melihat bahawa sekarang ni adalah waktu untuk UMNO Barisan Nasional berada di lapangan. Genderang sudah ditiup, Banafiri sudah ditiup. Teruskanlah perjuangan demi rakyat dan lestari negara kita maju ke depan. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.